Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Karzarif Afindi bawakan anda Buletin UKAS edisi tengah hari 5 Jun 2020. Berita utama. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Khamis memutuskan pembukaan semula beberapa taman perlindungan semula jadi Nature Reserve iaitu Samajaya, Bukit Lima, Bukit Sembiling dan Piasau pada 8 Jun 2020 dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas dalam sidang media harian COVID-19 semalam berkata JPBNS turut membenarkan kedai gunting rambut untuk beroperasi semula mulai 9 Jun ini terhad kepada aktiviti pengguntingan rambut sahaja. Jawatankuasa telah bersetuju bahawa beberapa buah taman perlindungan semula jadi atau Nature Reserve iaitu di Samajaya, Bukit Lima, Bukit Sembiling dan Piasau akan dibuka pada 8 hari bulan Jun dengan syarat mereka mematuhi SOP yang telah ditentukan. Jawatankuasa telah memutuskan bagi kedai gunting rambut, barbershop and hair salon mereka dibenarkan beroperasi mulai 9 Jun 2020. Tapi ingat, aktiviti itu gunting rambut saja. Tak ada massage muka, massage badan, tak boleh. So no facial. Terdahulu, Datuk Amar Douglas memberitahu Mahkamah Magistrate Sibu pada Khamis telah menjatuhkan hukuman denda RM5,000 atau penjara 5 bulan jika gagal membayar denda terhadap seorang individu kerana melanggar arahan kuarantin. Pada hari ini terdapat satu kes mahkamah. Pertama, melibatkan pelanggaran arahan kuarantin di bawah Seksyen 15.1 yang telah dibicarakan di Mahkamah Magistrate Sibu pada 4 Jun 2020, 10 pagi. Tertuduh mengaku salah dan didenda ringgit Malaysia RM5,000 atau dipenjara 5 bulan sekiranya gagal membayar denda. Kes ini melibatkan kes person under surveillance yang telah dikeluarkan arahan home quarantine. Laporan seterusnya. Dalam usaha membantu pengusaha taska dan tadika swasta yang berdepan masalah pendapatan susulan penutupan operasi akibat pandemik COVID-19 sejak Mac lepas, Kerajaan Sarawak telah meluluskan kelonggaran penggunaan geran tahunan khas GTK bagi 2 tujuan tambahan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pertama ialah membiayai sewa serta gaji guru dan kaki tangan institusi pendidikan awal kanak-kanak IPA-KK terutamanya IPA-KK swasta. Manakala kedua jelasnya membantu pembelian barangan dan keperluan pembersihan, sanitasi dan lain-lain persediaan bagi memenuhi prosedur operasi standard SOP pasca COVID-19. Kementerian telah membuat survei bagi mendapatkan maklum balas pengusaha berkaitan masalah-masalah yang dihadapi oleh institusi pendidikan awal kanak-kanak semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hasil survei berkenaan kita mendapati bahawa 92.2% institusi berhadapan ibu bapa tidak mahu membayar yuran memandangkan anak-anak mereka tidak dihantar ke tadika dan taska. So this is one issue. 80.9% tadika dan taska mempunyai masalah untuk membayar gaji kaki tangan disebabkan tiada sumber kewangan lain selain daripada yuran daripada ibu bapa. Beliau berkata demikian dalam sidang media geran tahunan khas GTK, Taska dan Tadika di Kuching pada Khamis. Sementara itu, dalam sidang media sama, beliau memberitahu setakat ini hanya Taska sahaja dibenarkan untuk dibuka semula pada 9 Jun depan, manakala operasi Tadika tidak dibenarkan. Ujarnya pada 2 Jun lepas, Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan kebenaran pembukaan semula taska berkuat kuasa serta-merta dengan mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. SDMC, State Disaster Management Committee juga telah bersetuju cadangan kita untuk pembukaan taska saja
di negeri Sarawak bermula pada 9 Jun. Pasca tadika belum? Berita berikutnya. Kecekapan pasukan bomba sukarela Sungai Buloh Simunjan dalam memadam kebakaran sebuah bilik di rumah panjang dari terus merebak pada malam 31 Mei lepas telah berjaya menyelamatkan penghuni dan harta benda daripada musnah terbakar. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Negeri Sarawak, Khairuddin Rahman, di Sarawak terdapat bomba komuniti, bomba sukarela Community Emergency Response Team di bawah Kerajaan Negeri Sarawak dan Firepoint yang ditubuhkan pada tahun 2005 bertindak membantu bomba memadam kebakaran di kawasan yang jauh dan sukar. Tadi terbukti dalam kes kebakaran di Rumah Panjang tadi, mereka telah bertindak hanya melibatkan kerugian 5,000 saja, mana melibatkan bilik, harta benda dalam bilik, tapi tidak melibatkan, mana 48 pintu Rumah Panjang telah diselamatkan, di mana 350 isi rumah telah selamat daripada tragedi kebakaran. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyerahkan alat pemadam api dan sijil penghargaan kepada pasukan bomba sukarela Sungai Buloh Simunjan di Kuching semalam. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Sungai Buloh, Muda Bujang ketika ditemui berkata dia bersama penduduk Rumah Panjang bersyukur kerana tiada perkara serius berlaku. Saya mengumumkan bomba sukarela kami di Sungai Buloh supaya bergerak untuk menyelamatkan Rumah Panjang sebiok sungai. Saya lah. Lepas ya sekejap ya kami terus semua bomba sukarela semua bergerak semua dan driver dengan semua peralatan mereka terus bergerak sama dan bomba Sungai Buloh terus pergi ke sebuah sungai Rumah Panjang melihat keadaan rumah tu, kita melihat jenis tempat ya kebakaran dia kayak kami harus turun bergerak api terus padam kayak kami harus nangga keadaan dia kami nangga kita bersyukur ya Rumah Panjang masih ada apa-apa selamat masih macam biasa cuma ada tempat tidur tidak ya hangus dia. Dalam pada itu, ketika menceritakan detik kejadian, pengurusi bomba sukarela Sungai Buloh Simunjan Nyanoh Jepun berkata mereka menghadapi masalah punca air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Keadaan kawasan di kampung Subion Sungai memang punca mata air agak menyusahkan. Air yang ada pun di sungai, rumah kita ini adalah jenis rumah yang kita memerlukan sumber air dari sungai ataupun parit. Jadi sungai dan parit jauh. Jadi nasiblah masa itu keadaan kita bertindak dengan pantas dan api masih kecil dan kita dapat menyelamatkan api tersebut daripada merebak bakar panjang 48 pintu. Sekian bersama saya Karzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan perkongsian video mengenai petua untuk kekal sihat. Salam UKAS.